بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambungkan kuliah kita, kuliah hadis, kitab Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Seperti biasa, kitab ini hadisnya hampir 11,000 hadis. Kitab ini hadisnya hampir 11,000 hadis. Setiap satu hari ada tajuk baru. Setiap hari tajuk baru. Semuanya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis Rasulullah untuk mencahayakan akal kita, hidup kita, dan menambahkan cahaya dan ilmu dan berkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan baca hadis yang ke-35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'taziru kama ra'aitul malaikata ta'taziru 'inda rabbiha ila ansafi suqiha." Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaikanlah izar. Izar itu yakni macam sarun atau lebih kurang macam sarun, yang baju yang tutupkan separuh badan dari pusat sehingga bawah. Nabi SAW kata, pakaikanlah izar itu seperti mana atau dengan cara para malaikat yang aku pernah melihat ketika malaikat berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memakai izar sehingga setengah betisnya. La ilaha illallah. Hadis ini Rasulullah SAW mengajar kita untuk memakai izar. Izar ini iaitu macam sarun yang kita ikatkan dan ketatkannya di setengah badan dari bahagian pusat kepada bawah, macam pakaian sarun. Tapi izar yang ada di zaman Nabi dia tidaklah sama macam sarun, yakni tertutup semuanya. Izar yang ada di zaman Nabi tidak tertutup semuanya, dia terbuka. Lebih kurang macam ihram. Tahu? Macam ihram. Kalau ihram itu, dia bukan jahit bulatnya semua. Semuanya jahit. Bahkan dia terbuka. Kita balutkan badan kita dengan ihram tu, kemudian kita ketatkannya dari tengah. Itu yang namanya izar yang sebenar. Itu izar yang sebenar yang ada di zaman Nabi. Dan Nabi SAW suka memakai izar. Nabi SAW banyak memakai izar juga. Ketika Rasulullah SAW mengajar dan menyuruh para sahabat, i'taziru, pakaikanlah izar seperti para malaikat. Sama dengan cara para malaikat ketika mereka memakai izar di depan Allah. 'Inda arsyihi, ketika malaikat Allah dekat arsh Allah. Malaikat Allah yang ada dekat arsyur Rahman
mereka, para malaikat, memakai izar juga. Maka sahabat tanya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, kaifa ra'aitaha ta'taziru? Mereka kata, ya wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihat para malaikat memakai izar? Jadi bagaimana caranya yang kalau kita nak tiru? Kita nak tiru, nak ikut cara malaikat, macam mana caranya? Bagaimana kamu melihat mereka ya Rasulullah? Rasulullah melihat mereka waktu Isra' Mi'raj. Ketika Rasulullah lalu sebelah Al-Arsh, Rasulullah memandang kepada para malaikat yang berbentuk atau bergambar dengan badan manusia. Sebab malaikat Allah SWT ni dia boleh mengupahkan badan mereka. Malaikat yang sebenar dia cahaya, tapi dia boleh tukarkan badannya jadi macam manusia. Jadi malaikat yang ada di Al-Arsh, Nabi SAW melihat mereka waktu Isra' wal Mi'raj memakai izar sehingga setengah betisnya. Wal gharadul masuqu lahu al-hadith bayanu anna isbal al-izar manhiyun anhu. Jadi maksudnya Nabi SAW melarang kita memakai sarun dan memanjangkan sarun sehingga buku lali atau lebih panjang daripada itu. Itu makruh. Itu makruh. Bahkan cara memakai sarun yang sunnah, yang ikut sunnah Rasulullah, cara Rasulullah dan cara para malaikat yang berdiri di Al-Arsh, iaitu memakai sarun dan mempendekkan sarun sehingga setengah betis. Jadi kita kena ajarlah anak kita. Kita ajar anak kita, kita ajarlah, kita bagilah faedah tu kepada anak-anak kita lelaki, kepada suami, kepada ayah. Kita ajar mereka kalau pakai jubah, kalau pakai sarun, pendekkannya sehingga setengah betis atau lebih kurang, paling kurang kalau tak nak sampai setengah betis, janganlah sehingga menutupkan buku lali. Jangan panjangkan sarun atau jubah sampai tutupkan buku lali. Ini cara pakaian sarun atau seluar atau jubah bagi kaum lelaki. Tapi di zaman sekarang, subhanallah, fitrah manusia terbalik pula. Fitrah manusia terbalik. Dah tidak mengikuti sunnah dan sunnah Rasulullah, tidak mengikuti sunnah para malaikat. Sekarang, di zaman sekarang, subhanallah, perempuan pula kalau pakai seluar, ketat dan pendek seluarnya sehingga setengah betis. La ilaha illallah. Ini lawan fitrah. Lelaki pula kalau pakai seluar dengan coat dengan macam tu, panjang seluarnya sampai tutup, kadang-kadang tutup bahagian kasutnya. Ini lawan fitrah. Dan ini ajaran orang kafir, bukan ajaran Islam. Budaya ni, iaitu perempuan pendekkan pakaiannya, lelaki panjangkan pakaiannya, itu berlawan dengan sunnah Rasulullah. Dan berlawan dengan fitrah yang Allah ciptakan. Sebab itu, kita kena ikut sunnah Rasulullah, ikut cara para malaikat. Kalau kita ikut cara malaikat, kita jadi seperti malaikat, macam malaikat. Kalau kita ikut cara Rasulullah, kita jadi macam Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah SAW mengajar kita, kalau pakai sarun, jubah, seluar, kita pakainya sampai setengah betis, itu yang sempurna. Kalau nak panjangkan lagi, jangan panjangkannya sehingga buku lali. Bahkan sehingga tinggi sikit atau atas sikit daripada buku lali. Wa anna al-matlub al-mahbub taqsiruhu mu'tadila. Di satu hari ada seorang sahabat yang berjalan. Dan izarnya atau sarunnya, macam sarun, izar, yang macam pakaian ihram tu, panjang sampai tutup buku lali. Maka Rasulullah jalan belakang dia. Rasulullah suruh dia, wahai orang yang mempanjangkan izarnya, pendekkan izar kamu. Lelaki itu dia kata, Masya aku kenal suara ni, tapi siapa ni yang tegur aku? Dia tak pandang. Dia jalan saja.
Rasulullah ulangkan ayatnya yang sama. Wahai orang yang mempanjangkan izarnya, pendekkanlah izar kamu. Lepas tu dia pandang kepada belakang, dia kata, siapa ni yang tegur aku, suruh aku pendekkan izar aku? Dia pandang kepada belakang, dia nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut sahabat itu. Dia kata, ya Allah. Nanti dia terangkan kepada Rasulullah. Dia fikir, sahabat itu, dia fikir maksud Rasulullah, kalau kita panjangkan izar itu sombong. Itu sahaja. Tapi maksud Rasulullah bukan begitu. Maksud Rasulullah, kalau panjangkan izar itu perkara dilarang. Itu perkara makruh. Walaupun bukan kerana sombong. Sahabat itu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izar ini izar yang murah je. Yakni bukanlah izar yang kita boleh rasa sombong dengannya kalau panjangkan. Kalau dipanjang, Nabi SAW kata kepada sahabat itu, alaysa laka biya uswah? Tidakkah kamu suka mengikuti cara aku? Sahabat itu dia kata, maka aku terus perhatikan kepada izar Rasulullah. Waktu itu Rasulullah memakai izar. Aku memandang kepada izar Rasulullah. Subhanallah, saya nampak izar Rasulullah pendek sehingga setengah betis. Dan saya nampak betis Nabi SAW tidak terisi, yakni kurus dan sangat bercahaya. Subhanallah. Aku menampak betis Nabi SAW sangat bercahaya dan kurus sikit. Betis Nabi Muhammad SAW. Jadi dia faham terus yang mana maksud Nabi SAW. Rasulullah suruh dia pendekkan izar kamu sehingga setengah betis kerana itu sunnahku. Sebab itu ulama kata daripada hadis ini dan hadis yang sebelumnya, yang dalam kitab juga hadis-hadis yang lain, Al-Imam Nawawi kata mempanjangkan izar, iaitu izar atau sarun atau jubah sampai tutup buku lali dengan niat sombong, itu haram, dosa. Kalau dengan niat sombong. Yang sunnah sempurna, meninggikan atau mempendekkan izar atau jubah atau seluar itu sehingga setengah betis. Ini sunnah yang sempurna. Kalau lebih yang okey, tidak melanggarkan sunnah dan tidak melakukan makruh, iaitu mempendekkan izar sehingga atas buku lali. Tidak sehingga setengah betis, tapi dia tidak tutup buku lali juga. Itu okey juga. Itu bagus, harus. Itu yang yang boleh itu boleh diterima. Wahakadha. Wal malaikatu ajsamun nuraniyah. Aywa. Wal malaikah cahaya, tetapi dia boleh menggambarkan dengan gambaran manusia. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, orang beriman, orang Islam, orang yang soleh, mereka boleh, bukan mustahil, boleh melihat kepada malaikat. Perkara itu perkara yang boleh, bukan perkara yang mustahil. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki untuk kita melihat dan bertemu dengan malaikat Allah. Salam tangan kita dengan tangan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah akhlak kita, sifat kita dan sikap kita menjadi seperti para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insya-Allah kita akan sambung kuliah hadis ini pada hari Isnin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.